Assalamualaikum dan selamat datang ke Borak Sorak, podcast bola sepak Malaysia. Tak tahu lagi tak tahu lagi kita punya trademark slogan ke apa. Tapi kau rasa apa? Apa kita punya trademark? Apa benda? Slogan lah, slogan Borak Sorak ni. Borak Sorak. Borak Sorak, sembang bagai babi boleh terbang. Tapi apa sembang kencang sampai orang komen macam-macam. Macam tu. Kita fokus cerita pasal bola sepak Malaysia. Kadang-kadang kita akan bola sepak tempatan, bola sepak Malaysia, Liga Malaysia dan bola sepak Asia lah. Asia. Betul? Asia Tenggara, Asia Timur, bukan Tenggara. Asia Barat. Kau dah main sebut semua je kan? Betul. Kalau nak dengar kita punya podcast dekat mana, Wan? Nak dengar kita punya podcast dekat nanti kita akan upload dekat YouTube dengan Spotify. Okay? Wah, kau kerja budak. Kita akan dekat ni lah, kat YouTube kita ada video dengan audio. Dekat Spotify ada audio dengan video, ada kat Spotify sebenarnya. Kalau kau nak tengok video kat Spotify. Tapi biasa orang dengar Spotify audio lah. So setakat ni kita ada dekat Spotify dan Google Podcast. So boleh lah dengar sambil-sambil drive balik kampung ke kan, balik kerja ke, buka Spotify, dengar channel Borak Sorak. Kita sembang. So hari ni kita nak cerita pasal apa? Topik hangat. Terhangat di pasaran. Benda ni memang hangat lah. Benda tu pun memang Dia hangat. Benda tu hangat. Benda tu hangat dah satu. Bila panas. Melibatkan kelab ni pun dia akan hangat. Hangat juga. Melibatkan kelab ni memang hangat. Hangat. Apa dia, Wan? Apa yang hangat ni, Wan? Panas. Benda ni panas. Okay. Yang panas je tu, yang dinyalakan tu bagai membara. Bagai api yang membara. Cuba korang teka apa dia. Suruh orang teka. Lambat kita dapat jawapan tu. Aduh. Okay, topik kita hari ni kita komen pasal JDT lah. Kelab JDT kena denda. Kena denda sebab main suar dekat dalam stadium. So total denda berapa, guys? Kau. Total denda 120,000, right? 120,000 untuk 3 game, 3 match. 3 match apa? PDRM. Lawan PDRM, lawan Penang. Mana pula? Bukan lawan PDRM lawan apa itu? Jangan main sebut je, Wan. Check dulu fakta. Ada. Aku baru baca ni. Sebab ada orang Mana dia? Dulu ada orang komen dekat tu. Tak best lah podcast ni, tak ada fakta lah. Mereka ni check dulu fakta. Kali ni kita orang check. Kita orang bawa ni. Aku bawa laptop. Check kat laptop, guys. Check kat laptop. Ni. Lawan PDRM. Lepas tu lawan Penang tak silap aku. Lawan Sabah. Lawan Sabah Okey, lagi. Lepas tu lawan Kedah. Lawan Kedah satu lagi. Okey. 3. Tak cek fakta. PDRM, Kedah, Sabah. Okey. Apa yang okey? 120,000 bagi kau. Banyak ke tak banyak? Dia satu match tu 40,000. So 3 match 120 lah kira total. Banyak tak banyak? Dia bukan masalah. Aku rasa bukan masalah banyak tak banyak. Aku rasa masalah dia patut ke tak patut? Patut ke tak patut denda? Patut ke tak patut denda? Patut ke tak patut main suar tu? Lepas tu patut ke tak patut kena denda? Okey, kita bincang patut ke tak patut ke main suar tu dulu lah. Okey. Apa pendapat kau? Pada pendapat aku, tak patut main suar? Pada pendapat aku tak patut lah. Sebab itu adalah undang-undang kan. Memang kita memang kena ikut undang-undang lah. Hidup ni memang kena ikut undang-undang kan. Sebabnya, tapi kau kena tahu ada satu quote ni, undang-undang diwujudkan untuk dilanggar. Wow. Macam
Ah, Macam Dah. Kau memang skema lah. Kau kira pada yang pada aku tak patutlah kalau benda tu dah dilarang kan. okay. Sebabnya ada kesan-kesan negatif dia lah kenapa benda tu dilarang and then dijadikan undang-undang kan. Apa? Sepatutnya tentang keselamatan lah. Betul. Keselamatan penonton-penonton yang hadir dekat dalam stadium. Yeah. Kan. Benda tak jadi tak apa. Kalau Mm-mm. jadi. Kalau jadi. Kita bermain dengan kalau pula. Mm-mm. Kalau jadi itu yang masalah. Ah, Kalau aku tak patut juga lah main suar dalam stadium. Walaupun aku tak tahu lah, dari segi player, dia gerun ke tak tengok home fans main suar tu. Suar ni kita tahu dia main untuk koreograf atmosphere dalam stadium tu lah. So betul. kalau ada suar nampak api, nampak lah dia nampak psycho lah, nampak kegarangan main dekat home pasukan lawan tu. So pas opponent macam psycho lah, koyak lah, dekat takut lah benda semua kan. Tapi tu lah, player opponent tu sebenarnya takut ke macam normal lah. Alah, biasalah main Macam suar aku dah. Macam aku pada aku normal kot. Diorang tak rasa Normal. apa-apa pun. Tak Diorang gerun tak rasa lah. apa. Diorang tak gerun pun. Tapi ada juga stadium-stadium Masalahnya main suar tu selepas game. Teliti main betul selepas ke? game. Betul ke? Mana datang gerunnya? Kalau dekat Europe macam Time tengah-tengah main tu. Dortmund ke kan, sebelum nak kick off tu, time nyanyi lagu, time nyanyi Betul. ke kan. Betul? Time tu diorang buka suar, buka tifo benda semua kan. Ya, betul. So bila opponent tengok, dia macam goyang lah sikit Mm-mm. dengan atmosphere dalam stadium tu. Betul. Tapi untuk case JDT ni, diorang main suar lepas game, lepas game. habis match, lepas dah menang. So apa diorang punya tujuan? Nak Itu tunjuk yang kita apa? nak tahu tu. Itu yang kita nak tahu tu apa tujuan dia. Sepatutnya kita boleh panggil juga kot. Next Voice podcast of kita Straight. panggil. Yes. Wah. Yes. Undang-undang Itulah, Tuhan pun aku orang langgar terfikir. apa. Terfikir apa tujuan diorang main lepas match? Nak menunjukkan diorang punya superior ke? Dominasi, Betul. nak menunjukkan dominasi ke? Betul. Pada aku macam tak function lah, sebab kita nak psycho opponent sebelum match tu. Betul. Ini dah habis match, nak just boleh tunjuk koreografi je lah, boleh tunjukkan suasana, atmosphere stadium tu je lah. Dia tak memberi efek kepada match tu pada aku lah. And then so kalau macam ni, maksudnya kalau suatu dibakar masa awal-awal match, kau rasa bagi kau okey ke tak okey? Pada okey aku tak? tak okey juga. Better kita save lah. Kita macam nak cakap ah. Save duit, Kita jangan bakar api. Betul juga. Satu pembaziran tindakan confirm kena. Kan, tindakan confirm kena. Ini JDT kan. Kalau klub-klub lain Ini yang JDT lah, wah. ya Duit. tahu. Cing. Ini JDT. Tapi kalau kalau klub-klub lain buat, masak. Masak. So pada aku tak patut jugalah, tak perlu Tak patut pun. tak perlu Tak perlu pun. Sebabnya dia melibatkan keselamatan orang ramai. Kan? Benda tu kan keluar asap kan. Bila main keluar asap, sebab ada juga orang yang tak boleh kena asap. Betul. Kan? Contohnya macam ada yang tak boleh kena asap okok. Ya, ada asma sensitif ke. lah, ada asma. So kat situ boleh mengganggu orang awam. Yes, betul. Walaupun dia main dekat kawasan bos je, kawasan bos punya penyokong je, Atras, tak melibatkan penyokong-penyokong lain dan bahagian-bahagian penyokong lain, tapi asap tu bila dah dibakar, dia akan merebak ke satu stadium. Budak-budak geng-geng bos tu pun ada yang ada asma. Betul. Tapi rasa kalau yang ada asma tu keluar dari kurva lah, jangan duduk dalam tu lah. Betul. Sebab dekat sini walaupun orang kata dekat luar negara orang main suap boleh je, okey, sebenarnya benda tu diharamkan. Faktanya memang diharamkan. FIFA haram ke? Memang diharamkan. Sebabnya pernah
Ini kita baca fakta. Kita baca fakta. Oh Kita ya. baca fakta. Kau dah check FIFA haram kan? Penggunaan suar di dalam stadium adalah haram. Dia menggunakan apa yang menggunakan perlu faham dan risiko. So dekat yang ni FIFA haram kan. Okay. So pernah terjadinya aksiden lah, kecederaan kepada kanak-kanak yang datang kat stadium. So benda-benda macam tu lah yang kita nak elakkan. Benda tak jadi macam aku cakap tadi lah. Benda tak jadi lagi. Kalau jadi so dia boleh merencatkan kita punya kancah bola sepak liga. Wah, kau punya pemilihan perkataan tu lain macam malam ni. Merencatkan kancah. Betul. Aku setuju gak. Betul. Dia efek dekat orang sekeliling, terutamanya budak-budak. Kita konsep keselamatan orang lain, terutama budak-budak. Cuma kan, macam cumanya kan, suar ni dihalalkan dekat Bundesliga. Bundesliga. Dekat Jerman. So maksudnya Dihalalkan. Okey. Dekat sini tulis Bandar Hidup Bola Sepak Jerman di FB telah memberikan kebenaran kepada penyokong. Secara dia kena main tu secara terkawal lah. Macam mana? Okey. Tak ada lah. Kau sebut pasal terkawal ni. Macam mana terkawal tu? Macam dia mana hanya membenarkan beberapa sahaja suar yang dimainkan. Maksudnya jadi siapa tak boleh banyak siapa nak buka suar tu kena register dulu lah. Berapa itu aku tak batang pasti nak main macam mana dia punya organize tu, macam mana aku tak pasti. Tapi kat sini dia kata hanya membenarkan 10 sahaja. 10 sahaja. Suar Yes. Betul tak? Aku pun terfikir tak. Sebab benda ni macam ni boleh dikira common lah, normal lah dalam scene bola sepak kan. Dia menambahkan rancak atmosfer dalam stadium tu. So kalau nak main mungkin boleh dibuat secara terkawal. Cara kawalan tu yang aku rasa susah sikit lah. Betul. Tapi yang ni pun dekat Bundesliga ni pun SOP dia tu. SOP dia. Kalau kau dekat Bundesliga ni pun dia masih eksperimen lagi sama ada boleh ke tak kan. Okay. Dia cuba lagi lah. Sebagai palatau yang termasyur, okey. Hari ni kita akan create SOP untuk bermain suar. SOP secara terkawal di dalam stadium. Secara terkawal di dalam stadium. Sebelum match macam mana? Sebelum match kena minta kebenaran dulu lah. Kebenaran daripada perbadanan stadium tu sendiri. Siapa yang owner stadium, yang jaga stadium. Ultras nak minta kebenaran dekat owner stadium. Yalah. Setiap stadium lah. Kita bukan sembang pasal JDT je, kita sembang untuk keseluruhannya lah kan. Aku rasa minta kebenaran dekat kelab je lah. Dekat kelab? Baik minta kebenaran ke FAM terus. Setiap match. Contoh sekarang FAM dah decide, okay. Boleh main suar, tapi secara terkawal. Betul? Okay. Kita dah tak payah involve FAM lah. Takkan lah every match kita nak main suar kita kena inform dekat FAM dekat KL tu lah. Minta tanda tangan. Takkan nak minta tanda tangan Haji Hamidin. Datuk Hamidin kan. Setakat nak main suar takkan lah dia nak sign. Banyak kan. So aku rasa pihak yang boleh bertanggungjawab kelab je. Macam kelab home lah. Kelab home. So contoh case JDT. So siapa-siapa Ultras Boys of Strait ke atau Ultras lawan ke atau fans lawan nak main suar, dia kena register dekat kelab JDT, inform. Hari ni komuniti kami akan membakar suar di dalam stadium sebanyak sekian. Itu yang kelab yang ada stadium sendirilah. Tapi kelab yang tak ada stadium sendiri tu kena maklumkan pada stadium punya ni juga. Perbadanan stadium. Kenapa? Dia melibatkan keselamatan kalau terbakar stadium. Kelab tu lah yang bertanggungjawab. Sekarang ni ownership tu di atas kelab. Maksudnya kelab maksudnya tanggungjawab lah.
Okey. Okey, kelab yang bertanggungjawab lah. Mana ada nak daftar untuk SUA bro. Ini kan contoh. Ini Kita kan cuba create SOP. Kita cuba create SOP. Okey, kita balik kepada tadi. Apa tadi? Register dekat club dulu lah. Club. Okey, maklumkan pada club. Maklum pada club. Lepas tu club dah tahu malam ni budak-budak ni nak bakar 20 SUA. Okey. So club kena bawa permohonan tu pergi ke balai polis berdekatan, balai polis yang in charge untuk match tu, inform malam ni fans-fans yang turun ada bakar-bakar SUA lah Cik. Cik Sheila, siapa? Inspektor Sheila. Inspektor Sheila, malam ni ada 20 SUA dijangka akan dibakar oleh fans. So minta pihak berkuasa pantau keselamatan di dalam stadium. Okay, so dalam stadium bakar 20 SUA secara terkawal. Sheila Sharom. Sheila Sharom kan nama dia? Okay, dah bakar. Macam mana definisi terkawal tu? Adakah bakar dalam kurva tu je ke atau boleh bakar dekat mana-mana? Kau rasa kita nak buat zon khas untuk bakar zon khas. Zon khas lah. Pada aku better kita buat zon khas lah. Zon khas lah. Contohnya macam dekat kawasan, kalau dalam JDT kawasan BOS tu lah zon khas dia. Tapi kena hadkan jugalah tempat mana. Dekat BOS tu tak semestinya keseluruhan BOS tu boleh digunakan untuk nyalakan SUA tu. Atau dia kena ni lah, nak bakar tu dalam radius 10 meter tak boleh ada kanak-kanak dekat situ. Mungkin boleh buat gitulah. Betul. So polis-polis yang jaga dekat bahagian kurva tu kena pantau lah. Nampak budak-budak area situ kena keluarkan lah budak tu. Betul. Andai gitu boleh. Aku rasa itu boleh kot. Boleh manage kot kalau gitu. Betul juga. Lepas tu mana-mana yang semput tu kena keluar lah daripada kawasan SUA tu. Kau baca apa lagi Wan? And then nak buat kawalan daripada kebakaran macam mana guys? Kawalan daripada kebakaran? Jadinya kebakaran. Kena ada fire extinguisher. Tapi aku rasa kalau memang dah ada plan nak bakar SUA, so Marshall Stadium dah. Marshall Stadium atau takkan nak suruh fans bawa fire extinguisher, tak boleh pula kan. Aku rasa Marshall Stadium mesti dah ready fire extinguisher berdekatan. Betul. Kan sekarang pun memang dah ada dah fire extinguisher. So bila dah diinform akan ada pembakaran SUA, so orang memang dah get ready lah. Ni ada member cakap bos memang ada sediakan baldi berisi air. Oi ke Shakira. Okay. So baldi itu precaution lah. Precaution yang bagus lah. Itu okey. Boleh dikawal. Tadi apa? Masalah asap kita dah kawal. Okay. Masalah kebakaran boleh dikawal. Apa lagi masalah kalau bakar SUA ni? Tak ada lah, tu je aku kan. Itu je lah. Cuma masalahnya macam mana kalau ada yang degil. Bakar juga tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Yang tu memang patut didenda lah. Tanpa kebenaran dan tak mengikut SOP yang ditetapkan oleh kita. Kita yang buat dia. Ini SOP kita tau. Ini SOP kita. Mungkin kita boleh bagi cadangan cik. Macam tu. Mungkin Datuk Hamidin tertengok ke, dengar ke podcast ni, dia betul, mungkin boleh mengambil lah cadangan kita. Betul. Kalau lah tak mengikut SOP, itu memang patut tindakan patut diambil lah. Tindakan patut diambil lah. Tiba-tiba kan muncul pula nyala SUA tu dekat kawasan penyokong yang tak dibenarkan untuk nyalakan SUA tu, yang tu patutnya kena ambil tindakan lah. So kawalan tu perlu lebih ketat lah. Apa maksudnya penalti lah? Apa dia?
Yes. Kawalan, apa maksud kau kawalan? Dia Contoh kan, okey, hari kejadian, hmm. plannya nak 20 suar je. Tiba-tiba ada tambah 5 pula. Kira-kira 5 pula. Okey, macam mana kau nak tangkap yang 5 tu? Kau nak apa? Nak bagi penalti tu dekat siapa? Kau 5 ni kau tak tahu datang dari mana. Okey, kalau ni pada aku lah. Pada aku kan. Kalau 5 yang lebih tu dinyalakan dekat kawasan yang dibenarkan, so kelab lah yang kena. Kelab kena kan? Kelab kena. Kalau dinyala kat kawasan-kawasan penyokong yang tak dibenarkan, penyokong tu lah kena penalti. Tapi by the time suar tu terbakar, kena ada polis datang terus lah dekat fence tu. Kena ni lah kawalan. Minta permit lah. Datang kat fence tu, awak ada permit lah nak bakar. Gitu betul. Terus. Betul. Tapi kalau terlepas aku rasa kelab lah kena bertanggungjawab sebab ownership yang meluluskan pembakaran suar tadi dekat atas kelab. So, maksudnya bila plan 20 tapi yang bakar 25 lebih 5, maksudnya kelab tak kawal lah berapa banyak suar yang masuk ke dalam stadium. Betul. Masa dekat gate tu. Masa kat gate tu terlepas lah. Boleh kot khaskan gate yang untuk masukkan suar saja. Mana yang bawa suar tu khas untuk gate tu je. Yang suar yang dah register, yang ada permit, khas kat situ je. Dia kena tunjuk permit tu lah dekat gate ni. tu. Tapi mana fans yang sorok suar tak ada permit, tiba-tiba bakar dalam stadium, itu kalau terlepas, itu tanggungjawab kelab lah sebab tak buat security yang betul lah. Betul. So memang kau galakkan ke main suar? Kita berbincang SOP kalau nak suar tu dibenarkan, kita cuba berbincang. Kita tak galakkan, kita cuma berbincang. Mana tahu kan SOP angan-angan kita ni itu SOP kita lah. SOP kita lah. Apalah. Nama pun podcast. Nama pun sembang. Nama pun sorak media. Sembang kencang. So kita cuba bincang. Okey, yang ni kita punya topik SOP lah. SOP nak wujudkan SOP suar tu boleh. Itu basically SOP kita lah. Kalau tak dibenarkan, apa yang patut kita buat? Apa? Kalau tak dibenarkan apa soalan kau ni? Kalau kita memang tak nak tak payah suar ni ada, tak payah. So apa tindakan yang patut kita buat? Selain daripada denda. Kalau ada orang bakar. Selain daripada denda tadi. Selain ada denda. Apa tindakan selain daripada denda? Apa education? Bukanlah. Kita buat ceramah. Langkah-langkah yang patut diambil lah. Langkah-langkah patut diambil. Mungkin boleh ketatkan lagi dia punya kawalan dekat gate tu. Supaya tak ada terlepas suar-suar tu. Power bank pun boleh tengok. Takkan suar tak boleh tengok. Kadang-kadang benda nak terlepas juga. Sebab ramai orang kot. Berpuluh-puluh ribu orang yang masuk dalam stadium. Lepas tu ni ada cadangan potong point. Potong point Sebabkan main suar potong point. Aku rasa dilema sikit sebab aku bagi tahu masalah dilema aku. Sebab suar-suar ni dia bukan kelab bukan team. Dia bukan masalah player ke, dia tak involve player dia tak involve player, management. Ini fans punya hal. Takkan fans punya hal kau nak bagi apa penalti tu dekat team. Patutnya point yang diorang collect tu based on performance. Boleh kot. Pada aku boleh kot kenakan penalti. Tolak point. Tapi berdasarkan siasatan lah. Kalau melibatkan sebab orang orang lain kau nak ni. Tak kalau melibatkan management yang benarkan, so patut management club yang benarkan patut potong point.
Patut point. Tapi kalau memang penyokong tu sendiri yang buat hal, tak patut lah. Yang tu kita kenakan tindakan kepada penyokong tu sendiri lah. Tapi berdasarkan siasatan lah. Betul. Tapi pada aku gitulah. Aku rasa masalah suara ni dia tak patut involve dekat performance team lah. Point yang diorang collect dalam liga tu based on performance. Betul. Based on management performance. Itu masalah luar pandang kot. Masalah orang lain kot. Dia tak fair lah. Dia tak fair pada player lah. Tak fair pada player lah. Itu tak fair pada dia. player. Itu lah. Tapi itu lah. Dengar cerita. Since JDT kena bayar RM120,000 kepada FAM. Dengar cerita. FAM ada akan ada lagi kan denda? Bukan. Dengar cerita. FAM sendiri ada hutang dengan JDT. Dengar cerita lah. Dengar cerita. Ceritanya, cerita hutangnya aku rasalah. Ini rasa tau. Ini paletau tau. Jangan ikut pula. Aku punya ni. Okay. Aku rasa zaman TMJ jadi presiden FAM dulu, mungkin TMJ ada dahulukan duit dia. Duit dia, lepas tu and then takut pula nak cakap pasal ni. Bila dah dahulukan duit dia, FAM berhutang lah. So sekarang ni TMJ claim lah balik. Itulah dengar, itu cerita dia. Tapi biasalah TMJ kan, TMJ. Betul. Tapi berdasarkan apa yang Datuk kata, Presiden FAM kata hari tu berdasarkan temu bual. Berdasarkan temu bual, dia nak check balik. Check balik hutang tu? Dia nak check balik sama ada betul ke ada hutang. Macam tu. Benda tu tak kau tim Datuk Hamid dengan TMJ macam ni Itulah tu dia nak check balik nanti. Check balik. Berdasarkan apa yang dia kata lah, kita nak check balik. Nanti kita check balik. Itu je jawapan dia. Oh ya ke? Alah. Aku rasa TMJ gurau-gurau macam tu. Setakat RM120,000 tu celah gigi je. Boleh bayar je tu. Itulah kita punya. Tapi aku ada baca ni. JDT penyokong sebelum bakar suar, dia ada minta kebenaran. Dia minta kebenaran TMJ. Aku pun rasa gitu gak tu. Dia ada minta kebenaran TMJ. Aku rasa mana? Aku tengah cari ni. Aku ada baca ni. Tiba-tiba hilang benda tu. Aku rasa pun begitu. Sebab dekat JDT, kita tahu lah. Dekat JDT ni, semua di dalam tangan TMJ tau. Siapa berani langgar dia? Betul. Tak ada siapa tu. Siapa berani langgar? Macam mana Sultan? Kalau tak dibenarkan, macam mana diorang berani untuk bakar suar tu dengan kena denda RM120,000? Aku pun rasa diorang dah dapat restu. Kebenaran. Dapat restu daripada ni lah. And then setiap kali habis, setiap kali bakar suar, TMJ akan ambil gambar je up kat story. Itu apa yang aku perhati lah. Dengan norm dekat tapi JDT sampai tu, sekarang aku tak faham. Sebenarnya nak tunjuk apa? Itu aku tak faham. Itu persoalan kita yang awal tadi. Soalan kita sebenarnya nak tunjuk apa? Ke nak saja have fun ke apa ke nak. Aku macam dia sebenarnya nak tunjuk apa sebenarnya kan? Penyokong nak tunjuk apa? Itu lah. Sebab dia bakar selepas habis match kan. Kalau sebelum match, maybe nak meraihkan lah. Yelah kot, meraihkan satu dan nak tunjuk kepada next opponent lah kot. Mungkin. Nak psycho next opponent lah kot. Mungkin gitulah kot. Tapi hanya berlaku dekat JDT lah. JDT. Kalau kelab lain kau rasa FAM akan entertain bagi penalti yang sama ke tak? Aku rasa sama lah. Sama. Akan bagi penalti yang sama lah kalau ada kelab-kelab lain yang membakar suar. Tapi setakat ni tak nampak lagi kelab-kelab lain yang bakar suar. Oh ya? Hanya JDT saja berani buat. Dia bukan setakat berani. Ada duit nak bayar.
Denda. Betul. Itu Kelab yang lain jawapannya nak betul. bayar gaji pun tak cukup. Oh, bayar gaji Pedih Mat. Apatah lagi nak bayar denda. 120,000 tu sebulan gaji player import tu. Tu. Okay. Sebelum kita tutup lah topik ni kan. Siapa-siapa nak naik kotak boleh lah kita Bagi kotak lah kot lah. pandangan Pandangan, korang semua. Bagi pandangan korang semua tentang SWA ni. Okey ke tak kalau bakar SWA ataupun pada korang tak payahlah. Tak payah bakar suar. Ataupun nak ikut SOP yang kita orang dah brainstorm tadi. Kita ada brainstorm SOP tadi. Kalau korang rasa okey lah SOP tu ataupun nak tambah-tambah sikit ke apa ke, korang boleh naik kotak. Boleh lah tu. Request. Sebab fan lain faham pengurusan modal tak apa. Macam mana lah kau kau tak payahlah nak kecam team lain bro. Maksudnya lagi kita tak ada kecam pun. Kita tak ada kecam pun tim-tim lain. Kita cuma bagi pandangan je. Bola Ali naik kotak. Aku faham Tingkor J tu banyak duit. Okay, dah. Aku rasa tu je kot topik ni. Kalau tak ada siapa nak naik kotak, kita tutup podcast kali ni dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Okay. sebab ada yang ni ada yang dah panas ni. Ada yang panas. Ada yang dah panas ni. So kita tiupkan syahadah pada dia. Itu pandangan kita orang. Apa pula pandangan korang? Apa pandangan korang? Nanti video ni dah keluar, nanti korang boleh komen lah. Itu saja. Kalau nak dengar podcast Borak Sorak, boleh dengar dekat YouTube channel Sorak Media, atau boleh dengar juga dekat mana Wan? Dekat Spotify dan Google Podcast. Yes. Aku rasa tu je lah untuk podcast kali ni. Apa lagi? Bye-bye. Bye-bye.